Itu. Ya, makna dia. Betul. This call is now being recorded. Homograf ialah pasangan kata yang sama ejaan tetapi berlainan maknanya. Berlainan makna. Ya, betul. Homograf ialah pasangan kata yang sama. Dia pasangan kata yang sama. Uh, yang sama ejaan. Tetapi berlainan makna. Contoh dia apa? Dia kata sini, pasangan kata, ingat. Bila pasangan kata tu yang sama ejaan, dia sama, perkataan sama, tapi maksud dia lain. Maksud persamaan kata lah dengan ejaan yang sama. Contoh dia, dia ada dua. Homograf pada kata dasar. Kata dasar ni kata apa? Siapa tahu? Siapa ingat? Orang lain jawab lah. Kataan asal dia. Ya, betul. Kataan asal. Ya. Okey, terima kasih. Siapa yang cakap tadi tu, yang lelaki tu? Arif Okey, terima kasih Arif. Okey, itulah tadi homograf pada kata dasar. Maksudnya kamu kena dapat kata original dia lah. Yang kedua, homograf pada kata imbuhan. Kata imbuhan. Kalau kata imbuhan, dia kena ada perkataan imbuhan berterper lah. Dalam tu. Okey, seterusnya. Arif, baca Arif. Tu homograf pada kata dasar. Homograf pada kata dasar terjadi apabila dua huruf vokal rumi berkongsi satu padanan huruf jawi. Contohnya padanan vokal I dan E. E taling berkongsi lambang dalam tulisan jawi iaitu huruf Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Arif bacaan tadi. Okey. Jadi homograf pada kata dasar terjadi apabila dua huruf vokal rumi berfungsi satu padanan huruf jawi. Contohnya padanan vokal I dan E. E taling berfungsi lambang dalam tulisan jawi iaitu huruf Ya. Ni contoh ni. Bella, sesi, bukan sisi Memang kalau ustaz tutup rumi ni, okey, sejujurnya kamu sebut apa? Dua huruf jawi tu. Bella, sisi. Okey, cuba Afiq Zakwan pula. Okey, Zakwan. Zakwan masuk. Ni, cuba baca ni. Tanpa awak tahu huruf rumi dia. Cuba baca jawi ni. Bella. Lagi? Bella. Sisi. Tengok. Dia nampak je perkataan Ya tu cuma dengan dalam bentuk I dengan E macam Bella, bukan Bella Isabella tu Bella ni Bella. Bella. Tengok ni Bella. Bukan Bila bukan Bella, tapi Bella. Macam bela diri Bella. Sebelah ni sesi, bukan sisi. Sebab bila macam contoh macam tadi aku baca sisi. Itu adalah salah satu contoh bila mana ada seorang tu bila menyebut lain tapi ditukar pada rumi dia pun jadi lain. Dia bukan sisi dia sesi. Sesi ni perkataan ya ni daripada i taling dia sengit bela sesi itu. Faham? Yang ni ini italing tau. Faham tak setakat ni? Faham. Okey, cuba tengok ada yang lain ni. Macam Ustaz Pak, tengok. Betul tak apa Ustaz cakap? Bila kamu gunakan perkataan yang sama, maksud dia lah lain. Sesi bela. Bila sesi dia sisi. Sisi mengikut kamu sebut macam mana. Bila kamu sebut sisi dia dari sisi yang ni yang kotak nombor 2. Bila kamu sebut bilakah? Bila. Bukan bela. Dia bela. Bukan bela
Tapi bila, itu pun boleh jadi perkataan ya I dengan ya i taling satu perkataan berlainan maksud okey, next terusnya. Okey, O dengan U siapa nak baca? Orang lain, Arif dah, Arif tak payah baca, Alia tak payah baca, orang lain pula. Volunteer yang lain. Danisha ke, siapa ke, Tasnim ke. Siapa nak baca, Tasnim ke Danisha? Meh baca. Danisha baca lah. Danisha open mic. Senyap. Mic rosak ke? Mak dia rosak. Okey, Tasnim baca. Boleh Tasnim? Boleh. Okey, boleh baca yang ni. Yang warna kuning tu ke? Ni. Yang warna kuning tu. Okey. Vokal U dan O Berkongsi. Lambang dalam tulisan Jawi yaitu huruf waw. Huruf waw. Okey, kejap. Vokal U dan O. Okey, terima kasih Tasnim boleh tutup mic. Okey, vokal U dan O berkongsi lambang dalam tulisan Jawi iaitu huruf waw. Okey. Waw ni adanya macam tadi macam ya jugalah. Waw dia boleh jadi dia berkongsi dia biru atau pula. Biru pula. Kita tengok apa yang akan berlaku. Kejap, ada orang masuk. Dah 13 orang. Okay, nice. Okay. Ustaz ulang balik Vokal U dan O berkongsi lambang dalam tulisan Jawi iaitu huruf waw. Contohnya perkataan biru, lepas tu perkataan pula. Kedua-duanya huruf ni, kedua-dua huruf perkataan ni menggunakan apa? Huruf apa? Huruf waw. Kalau ditukar pada jadi huruf O ke U, mana satu? Which one? O. Huruf O. Ya, betul. O. Biru pula. O ke U? Mana satu? U, betul. Sebab apa? Sebab macam tadi Ustaz kata tadi, vokal U dan O berkongsi. Bila berkongsi, lambang dalam tulisan Jawi iaitu huruf waw dengan huruf waw saja. Dia tak boleh O ni, dia tak ada perkataan lain. Dia O ni berbalik juga pada huruf waw. Kalau U ni memang daripada huruf original dia. Waw U. Tak boleh. Dia waw U lah. Biru pula. Okay, macam mana dengan lain pula? Ni. Ni boleh bertukar kepada kalau biru contoh kalau biru betul dah. Katakanlah kan kamu duduk dalam satu meeting, satu mesyuarat khas daripada biru. Awak tak boleh kata biru. Di sini kita adakan mesyuarat khas bersama dengan biru. Betul ke salah? Salah. Okey. Yang Ustaz sebut ayat tadi tu, betul ke tahu salah? Salah. Sebab dia guna perkataan biru. Biru tu tak sesuai. So, perkataan yang sesuai adalah biru macam biru pengangkutan, biru makanan, biru logistik, biru apa ni?
biro apa lagi? Biro kes apa? Kata biro cenderahati. Tu semua jawatan-jawatan kuasa dalam mesyuarat tu lah. Tak kisah pun mesyuarat kecil, mesyuarat besar. Bila ada perkataan biro, kamu kena guna ba, ya, bi, ro, waw, ro. Awak kena tukar sebutan ejaan awak kamu semua menjadi lain. Bila kamu sebut O, kamu tak boleh ambil pada perkataan U balik. Kamu kena eja ba, ya, bi, ro, waw, ro, biro. Kamu tak boleh sebut ro, waw, ru, biru. Nanti dalam peksa nanti kamu nak tulis biru, awak nak keliru lah. Nak tukar pada rumi. Ni biro ke biru ni? Awak kena, okey, sekarang ni teknik adalah kamu kena baca semua perkataan apa ayat Jawi tu sampai habis. Dia nak apa sebenarnya? Dia cerita pasal apa sebenarnya? Dia cerita pasal warna ke? Dia cerita pasal ahli jawatankuasa. Kalau kata ahli jawatankuasa, kamu boleh guna perkataan biro. Kalau kamu terjumpa ayat mengenai warna kata warna awan berwarna biru. Kalau awak sebut bila awak sebut biru, salah. Dia warna biru. Kalau kata jawatan kuasa bersama dengan biru-biru, tak boleh. Dia kena biru-biru. Biru-biru ahli jawatan kuasa. Itu boleh. Okay, faham tak kan ni? Kalau pula. Kalau pola macam mana? Ni pula kan? Macam mana dengan O pula? Pola kehidupan. Macam mana tu? Kalau pola, senang saja. Awak guna perkataan Jawi yang sama, tapi ayat dia kenalah pada dengan perkataan pawaupo, lam alif la, pola. Faham? Kena ikut ke ayat yang sesuai lah. Kalau ayat tu berkaitan dengan apa? Pola masyarakat kehidupan ke, pola apa ke kan? Kena ni kamu semua kena alert lah. Okey, kejap. Ustaz kena share dulu link kelas kita kejap. Nanti tahu. Kejap 1 minit. Ustaz baru di add sebentar tadi. Okey, sambung balik. Sambung semula. Okey, seterusnya. Okey, siapa nak baca ni? Ada mic okey ke? Kalau ada mic masalah, boleh maklum pada Ustaz. Siapa ada masalah mikrofon, boleh bagi tahu Ustaz. Siapa nak baca? Bagi tahu kat chat. Siti Najah ni siapa Hakim Syahmi. Hakim Syahmi, baca. Baca apa yang Ustaz suruh ni. Yang I do Roman tu. Pasangan homograf. Okey, baca. Pasangan homograf kata dasar dengan kata berhubung. Kata berimbuhan. Mana kata hubungnya? berhubungan. Kau ni biar betul. Asyik main game banyak mana tadi kan. Tak Ustaz. Betul ya. Okey, terus lagi habiskan. Pasangan homograf ini terjadi disebabkan oleh apa tu? Kau ke ka? kaedah ejaan Jawi itu sendiri. Okey, baca lagi. Vokal I Pepet. Pipet ke? Tak ingat. Pepet ke? Pepet kat sini ke? I pepet di tengah kata tidak dilambangkan. Dilambangkan betul.
dilambangkan dengan apa-apa huruf dalam tulisan Jawi. Okey. Lepas tu suku kata Suku kata tertutup yang menggunakan vokal I, pepet lagi. pepet Atau atau A juga tidak menggun. menggunakan apa-apa huruf vokal Jawi. Contohnya Contohnya apa? markah, Markah. A dia buat apa tu? Kenapa dia potong A? sebab suku kata tertutup. Suruh kata tutup. Dia kena buang huruf A. Lepas tu jadi apa? Mim, ro, kaf, ha. Kamu tak boleh sebut macam tu. Kamu kena cakap tambah. Lagi sekali. Mim tambah ro tambah Ya. kaf tambah ha. Jadi bunyi dia. Markah. Okey. Markah. Macam mana kalau dengan bawah ni, merekah. Dia kan ada sama. Kan sebab kita belajar homograf kan. Bila kita belajar homograf, perkataan markah Jawi dalam Jawi, dia ada dua maksud. Satu markah, satu merekah. Kalau merekah macam mana pula? Cuba Mim, kamu ambil M. M-I-M-E-M-E, R-I-R, K-A-H-Kah. Merekah. Kalau merekah tu, apa yang awak kena buat? Sebab apa? Tengok baca B tu. Baca B tu disuruh buat apa? Suku kata tertutup yang menggunakan vokal I pepet atau I A pepet. juga. Okey. Okey, betul lah tu. Dengan awak kena buang apa? Kalau atas dia buang A kan. Kalau merekah ni kena buang apa? I dengan A. Ya, I dengan A. Bila awak potong. Awak potong-potong, dia jadi apa? Sebutkan. Markah. Markah atas. Oh. Merekah lah. Bawah dia merekah. Atas markah. Faham? Bawah merekah sebab apa? Sebab dia punya konsep tambah-tambah tu, huruf tambah huruf yang lain tu, dia sama, cuma beza dia maksud daripada markah tu. Markah ke merekah? Markah ke merekah? Jadi kamu pun keliru. Betul tak Hakim? Betul. Sebab tak ada ayat yang lengkap. Bila mana Ustaz bagi contoh satu ayat lengkap dalam Jawi, kamu kena dapat tengok pada keadaan ayat tu lah. Kalau katakan ayat tu menunjukkan markah. Oh, markah. Oh, ni markah bukan merekah. Kamu tulislah markah, bukan tulis markah. Awak letaklah perkataan markah. Tak perlulah awak nak ragu-ragu ni merekah ke merekah. Kamu kena teknik dia, awak kena baca ayat yang lengkap. Okey, terima kasih Syami. Terima kasih. Okey, setakat ni faham tak semua murid tahun 6? Untuk yang kedua pasangan homograf kata dasar dengan kata berimbuhan. Dia macam dia punya rahsia dia untuk homograf ni, tajuk homograf ni, awak kena baca satu ayat yang lengkap. Lepas tu kamu detect ayat ni cerita pasal apa Oh, pasal kayu. Oh, kayu merekah. Oh, bukan markah, merekah. Tulis merekah lah. Kamu tapi untungnya kamu dapat markah lah sebab apa? Sebab apa kamu tulis perkataan merekah tu betul berdasarkan ayat yang diceritakan dalam konteks ayat soalan tu lah. Kena hati-hati. Rasanya mudah ni. Okey, contohnya lain. Contoh lain ialah ni Rumi, contoh perkataan mantap. Mantap. Takkan kamu kena tulis mantap tu perkataan huruf dia macam ni. Mim alif nun. Mim alif nun man. Kan tidak diajar nombor 2 Roman. Dua Roman dikata ada 2 syarat. Ada 2 syarat. Vokal I pepet di tengah kata tidak dilambangkan dengan apa-apa huruf dalam tulisan Jawi. Yang kedua, suku kata tertutup yang menggunakan vokal I pepet atau A juga tidak menggunakan apa-apa huruf vokal Jawi.
bawah ni lah. Contoh kalau mantap. Buanglah huruf A. Tapi kedua-dua syarat ni, yang mana satu syarat yang kena yang mana satu, A ke B. Kalau macam markah ni daripada A, kalau markah ni B. Kalau yang perkataan mantap, kataan mantap ni dia berada dekat syarat mana, A ke B? Dia kena ikut yang mana, A ke B? Tu mantap. Kenapa dia potong A? Dia potong A. Dia dekat mana? Dekat A ke B? Mana satu? Sebab tadi yang markah tadi saya jelaskan semula Kalau markah tadi potong-potong AA ni semua dia semua berada dekat vokal E purple di tengah kata tidak dilambangkan dengan apa-apa huruf dalam tulisan Jawi. Itu untuk A, bagi untuk contoh markah. Kalau mereka ambil pada B, suku kata tertutup yang menggunakan vokal E purple atau A juga tidak menggunakan apa-apa huruf vokal Jawi. Macam tu. Ni soalan Ustaz. Perkataan mantap dia berada daripada A ke B? A. A, ya betul. Mantap. Potong A, M-A-N, man, Aiman. Tak ada, Aiman tak ada. Tu Ustaz Aiman. M-A-N, man, potong A dari M-N sahaja dan T-A-P, tab pula. Tab tu apa? Yalah, tab lah. TAP tab, bukan tab. TAP tab, buang A jadi TP. Bukan TP dan TP5 ni TP untuk bagi perkataan, bagi huruf Jawi-Jawi disediakan dekat sini. Okay, sekarang ada 3 kotak. Satu kotak Romi, mantap. Kotak kedua proses, yang kotak ketiga adalah ejaan Jawi. Okay, selesai kita dah potong huruf A. Macam mana dengan proses dia pula? Proses dia apa? Perlu ke tambah alif? Perlu tak tambah alif? Sebab dah potong A. Tak perlu kan? Betul tak? Kalau tak perlu, bermakna teruskan je lah. Mim tambah nun tambah ta tambah alif. Betul ke tambah alif? Adakah alif kat situ? Tak ada kan? Tak ada. Jadi teruskan saja. Kalau alif tak ada, terus saja. Mantap. Mim tambah nun tambah ta tambah pa. Jadi bunyi dia mentap ke mantap? Mentap ke mantap? Mantap. Mentap ke mantap? Mantap. Ya, mantap, bukan mentap. Kamu jangan jadikan perkataan mim sahaja dari E purple, bukan Kalau mim sahaja untuk tajuk homograf, dia tak perlu ada alif. Dia cuma kena buang alif tu sebagai ejaan Jawi tu. Ya, dan nama tajuk homograf. Jadi dia memang syarat dia mesti kena buang A dengan E purple kalau macam mantap ni kena buang A lah. Buang A semua sekali. Jadi mantap sama juga. Cuma apa beza pula dengan mantap yang lain? Yang ni mantap ke menetap? Cuba baca. Jadi bunyi dia menetap. Awak menetap. Awak sekarang menetap kat mana? Macam tu. Kena tengok ayat lah. Kena tengok pada ayat dan bergantung pada ayat tersebut. Kalau ayat tu mengenai tempat atau tempat tinggal, kamu kena guna perkataan menetap bukan mantap. Kalau macam jenis yang kamu susah nak dapat, susah nak tangkap dalam tajuk homograf ni, tak ada masalah pun kalau kamu tulis dekat Jawi tu perkataan Rumi, bagi tahu Ustaz. Ni kamu tulis mantap, Ustaz ingat apa Arif jawab ni mantap. Saya sekarang mantap di Kuala Lumpur Baru. Budak dia ni nak cakap mantap ke menetap, Ustaz berkeliru. Kali ni Ustaz bagi kamu peluang
Untuk kamu buat kurungan, satu kurungan tu bagi tahu dekat Rumi tu, ni menetap, bukan mantap. Buat training buat macam tu dulu. Nanti Ustaz bagi satu latihan pengukuhan, nanti minta kamu buat. Okey, kali ni kamu buat, kamu letak kurungan dulu. Nanti masa exam betul-betul, masa quiz ke, kamu tak perlu letak. Jadi Ustaz faham. Ustaz faham dan Ustaz akan bagi markah kepada murid yang mana berjaya menjawab perkataan yang betul. Ingat siapa dapat jawab kedua-dua perkataan yang sama ni, dia automatik dapat markah. Kecuali murid itu, yang kamu ni contoh kata mantap kan, dia tulis mim tambah alif tambah nun tambah ta tambah alif tambah pa. Mantap. Itu adalah perkataan yang salah, Ustaz terpaksa salahkan. Okey, sekarang ni kalau siapa yang buat perkataan yang sama, dia dapat markah. Faham tak setakat ni? Faham? Faham? Okey, siapa nak tolong jelaskan perkataan sembilan dengan sambilan? Apa beza diorang ni? Siapa nak jelaskan? Kot. Siapa tu? Siapa nak cakap? Ustaz bagi awak peluang untuk cakap. Tasnim. Tasnim. Jangan bully dia. Siapa aja? Jangan kau aku. Bunuh kau. Oi. Siapa nak terang ni? Okey, Syami dah terang dah tadi. Adik terang Adik. Adik, terang lah. Adik, soalan Ustaz. Kenapa perkataan sembilan dengan sambilan dia kena potong E dengan A? Dia berada kat mana? Dia berada dekat A ke atau B? Dia kategori yang mana? Untuk sembilan dulu. Dia sebab dia yang E purple, jadi dia kena sambung terus. Sebab kalau dia tak potong, dia akan tambah Alif. ya. Tambah ya. Ya, betul. Betul. Okey, kalau sembilan, macam mana tu? Cuba awak plus dalam kategori proses tu. Cuba tambah. Kalau sembilan, dah potong E, dah potong A. Buang E, SM saja. Tambah BI, tambah LAN, potong A jadi LN sahaja. Apa yang berlaku pada proses ya Arif? Tu baca. Sin tambah mim tambah ba tambah ya tambah lam tambah nun. Tambah nun. Tambah lam tambah nun. Okey, terima kasih. Okey, bunyi dia jadi? 9. Okey, 9. Okey, baik, terima kasih. Ini mudah saja. Okey, tengok yang bawah sambilan pula. Sambulan ni agak keliru sikit. Untuk orang yang kurang mahir dalam jawi, dia akan keliru. Contoh tak kisah siapa akan tanya balik Ustaz, ni 9 ke 9 Ustaz? Keliru lah. Ni kita akan jelaskan. Okey, Arif, sambung balik Arif. Kalau sambilan, apa yang kena buat? Dia kategori mana? A ke B? Dia kategori B. Tadi yang tadi bunyi sebut 9 kan? Ada tak huruf E yang 9 tu? Ada. Huruf A ada tak? Ada. Bila kedua-duanya ada, dia dalam kategori dalam kategori B sebab ada E purport dengan A. Dengan perkataan A. Kalau untuk sambilan, dia dalam kategori mana? A. Ya, betul. Sambilan. Okey, apa yang kamu kena buat dengan perkataan sambilan ni? Kena potong A ke tak? Kena biarkan? Kena potong. Okey, kalau potong, apa yang berlaku dengan perkataan sam dengan an? Apa yang akan berlaku? Dia akan SM dengan L je tinggal. Okey, betul. Apakah proses dia? Sin tambah mim tambah ba tambah ya tambah lam tambah nun. Jadi perkataan dia? Sambilan. Sambilan. Okey, katakanlah ada seorang dia nak dia perkataan sambilan. Dia tulis sin tambah alif tambah mim tambah ba tambah mim tambah ba tambah ya tambah lam tambah alif tambah nun. Sambilan. Betul ke salah? Salah ke betul Arif? Sin alif kan?
apa dia? Sin. Apa tadi Ustaz? Sin. Tak, dia sini ada seorang ni dia nak tulis nak buat tulisan Jawi perkataan sambilan. Sekarang ni dia nak tulis sambilan ni, dia buatlah satu proses huruf Jawi dia macam ni. Sin sebab SAM kan. Bila SAM sam, dia akan tulis sin alif, sin tambah alif, tambah mim, tambah ba, tambah ya, tambah lam, tambah alif, tambah nun. Jadi sambilan. Sambilan. Salah. Sebab apa? Sebab dia tambah alif. Tambah alif. Kalau homograf tak perlu tambah Alif. kena buang. Kena buang faham tak? Okey. Okey, nombor C, siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey, saya habiskan dah. C. Pasangan hukum 3 suku kata yang digugurkan alif pada suku kata pertama dan imbuhan D yang ditulis dengan huruf dal sahaja. Contohnya Rumi. Terangkan. Dahulu. Huruf A tu kita buang. Okey, Sebab betul. D Sebab dia digantikan dengan huruf dal sahaja. Okey. Okey, bawah dia di hulu. Di hulu pula sebab D digantikan juga dengan dal, jadi dia cuma buang yang ya. Jadi dia guna huruf dal sahaja untuk buat yang di hulu tu. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik, betul dah tu. Betul. Okey, baik, terima kasih Arif. Okey, Arif boleh tutup mic. Ustaz nak buka soalan kepada semua murid-murid. Okey, Ustaz nak tanya untuk C ni pasangan hukum 3 suku kata yang digugurkan alif pada suku kata pertama dan imbuhan D yang ditulis dengan huruf dal sahaja. Okey, contohnya macam tadi lah. Okey, sekarang ni soalan Ustaz. Ustaz buat ayat Hakim sedang Hakim sekarang berada di sekolah sedang belajar di dalam kelas dan di sekolah. Sekarang ni awak jumpa berapa perkataan D tu? Soalan Ustaz tu lah. Kamu nampak ada berapa D dalam tu? 2. Orang lain nak dengar lain? Alia dah, Arif dah, nak dengar suara orang lain pula? 2. Okey, yang pertama, yang huruf perkataan pertama apa? Di sekolah. Tak, di dalam. Di dalam. Kalau di dalam, Ustaz kalau Ustaz beritahu Ustaz tanya kepada kamu kalau di dalam Ustaz letak dal dal alif lam mim di dalam. Okey, soalan Ustaz, adakah betulkah jawapannya tu? Bunyi dia Salah. Okey, salah. Apa yang kamu kena potong? Ya. Ya. Kalau potong ya, sebutan dia sama tak? Sama. Sama. Okey, macam mana pula dengan satu lagi perkataan? Tadi perkataan di dalam kan? Di mana lagi? Dan. Di sekolah. Di sekolah, ya betul. Macam mana pula di sekolah kalau Ustaz letak dal ya, sin, kaf, waw, lam, ha. Di sekolah. Agak-agaknya betul tak? Jawapan Salah. perkataan salah. Habis tu nak buat apa? Buang Kalau ya. salah, buang ya. Okey, kalau buang ya, perkataan dal tu dah boleh jadi perkataan D dah tu. Dah ke tu? Perkataan dal tu bila dibuang ya, jadi tak perkataan D dalam Jadi. Rumi? Jadi Jadi. Okey, baik. Itulah dia cara untuk kita bukan cara cara lah juga. Maksud saya cara lah. Ni antaranya yang kamu dapat detect tak kamu dalam satu ayat Jawi tu, ayat Rumi daripada Jawi tu di sekolah tak perlu letak dalia. Bila awak letak dalia sahaja akan jadi perkataan apa? Siapa boleh tahu? Kalau Rumi. Dia akan jadi di ke atau akan jadi dia? Jadi di ke jadi dia? Dia.
Jadi dia. Jadi kamu kamu semua kena hati-hatilah nak tulis Jawi tu. Lagi-lagi yang lemah Jawi. Yang lemah Jawi ni Ustaz orang lain kamu sendiri kena faham lah yang lemah Jawi ni kamu tak boleh letak nafkati di dalam dal alif lam mim di dalam. Jadi kalau perkataan di dalam ikut bahasa awak, ikut kefahaman kamu salah sangat. Bagi Ustaz akan semak, Ustaz akan bagi tahu, Ustaz akan note kat situ, ini perkataan dia, bukan di. Kalau bukan di, buang ya. Faham? Okay. Yang ni sambung minggu depan lah. Untuk unit 2, kaedah alif pembeza. Kaedah alif pembeza. Okay, ni next week Okay, sekarang ni Ustaz nak buka satu latihan kejap. Okay, kejap. Okay, Ustaz ini satu lagi. Okay, cuba tengok ni. Homograf. Tuliskan contoh homograf daripada kata dasar. Okay, kalau bilik. Meninggikan. Bilik. Ni perkataan bilik ni. Dia kata bagi contoh je. Tuliskan contoh homograf daripada kata dasar. Untuk perkataan bilik. Bilik lah. Belik. Okey, untuk Rumi tuliskan contoh dasar tu daripada macam ni. Contoh meninggikan kan. Biru. Macam tu. Kalau bilik lah. Betul lah bilik. Bilik betul. Lagi satu? Belik. Bukan belik. Kalau kata lagi apa? Sekejap. Ustaz tengok balik. Sekejap Ustaz cek balik Okey. Betul. Bilik dengan bukan belik. Belik kurang tepat. Bilik. Dia lagi satu. Ingat balik contoh yang Ustaz ajar tu. Kalau kata, bayangkanlah. Kalau kata ba alif lam ya qaf. Dia perkataan apa? Kamu macam kamu nak bagi balik bagi Kantai. kantoi lah. Apa dia? Apa kantoi sangat tu? Bilik dengan balik. Ya. Bilik dengan balik. Kalau siapa tulis ni mengikut pada bergantung pada ayat yang lengkap yang Ustaz ajar tu. Kat Ustaz ajar tu. Kalau soalan tu dia berkaitan dengan balik. Alamak, ada orang masuk pula. Perkataan balik tu, maka silap pula. Sekejap. Maka dia akan jadi balik dengan bilik. Okey, yang terusnya. Ni senang je. Kalau pula jadi cara dua. Pola dengan pula. Ya. Kalau ni bila. Bella, bukan Bella. Bella tu siapa yang sebut Bella kan? Dia macam kita panggil nama orang tau. Bella, Bella, kau sini jap. Dia macam tu tau. Jadi bila ni kamu gunakan perkataan Rumi, contoh Rumi dia adalah bila dengan Bella. Okay. Faham tak? Faham. Okay, sekarang ni kalau ini kira latihan secara lisan lah Okay, sekarang ni faham lah semua homograf? Faham. Ini baru unit 1, unit 2 belum lagi. Unit 2 nanti next week. Okay, sekarang ni ada dalam 13 orang. Dah 14. Okay, baik. Siapa keluar tadi? Ada macam ada orang. Ada keluar. Okay, baik. Ustaz nak tunjuk kamu something. Untuk tahun 6, Ustaz ada hantar latihan tu je, sekejap. Ni tengok. Nampak tak Ustaz present ni? Ni nampak ni? Nampak.
Okay, sekarang ni awak kena buka Google Classroom, masuk dekat stream. Kamu tengok Ustaz dah hantar latihan pukul 9.4 minit. Ini adalah merupakan ulang kaji latihan pengukuhan bagi topik homograf. Nanti kamu buka ni, kamu bagi jawapan je. Kamu bagi jawapan, dah bagi jawapan hantar kat Ustaz. Tak pun, lagi bagus. Okey, dengar sini. Lagi afdal, lagi bagus, kamu salin balik soalan dia, ayat rumi dia, kemudian kamu letak jawapan dia sekali. Tak pun, lagi satu cara. Kamu edit yang Ustaz hantar ni. Edit, tak buka, edit pelik-pelik. Edit, kemudian kamu isi jawapan rumi kat situ. Tak pun kamu print out, kamu scan balik pun tak ada masalah. Ambil gambar senang. Kamu print out ke, kamu salin ke, ikut mana-mana yang senang. Tu cara yang mana mudah. Okay, faham tak? Faham. Okay, baik. Ustaz harap yang mana hadir ni, Ustaz ucapkan terima kasih banyak kerana sudi bukan sudi luangkan masa. Benda ni wajib. Orang kata setiap orang, setiap manusia, setiap sebagai Muslim, kita kena belajar, kena menuntut ilmu. So, bila kita menuntut ilmu ni, kita dapat mengetahui sesuatu perkara yang fardu. Benda yang fardu kamu kena tahulah. Jadi okay, setakat ni ada apa-apa soalan dah? Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita keluar. Jangan keluar dulu Ustaz bagi tahu kamu semua jangan keluar dulu sebab kejap lagi Hakim. Okey. Jangan keluar dulu sebab Ustaz nak ambil gambar untuk buktikan kamu datang kelas. Okey, setakat ni ada apa-apa sebarang pertanyaan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada Ustaz stop present. Okay, Ustaz nak kamu semua buka kamera pula. Buka video. Sabar lo, Ustaz pernah buka video Ustaz lah. Kau tak tengok bilik Ustaz je mana? Tu dia. Ni lah bilik Handsome bujang. Handsome Ustaz. Diam lah. Betul lah Ustaz. Tasnim kamera rosak ke apa? Kamera tu tinggal kat Tasnim, rumah. Danisha, kenapa tak buka? Okey, satu, tengok. Ustaz ambil gambar ni. 1, 2, 3. Mengada lah kau Syami. Ya. Syami, buka kamera mengada-ngada lah. Dah pakai mic tak nak muka kamu lah. Okey, 1, 2, 3. Oh, handsome. Siapa ni? Si Danish. Okey dah, itu saja. Itu saja daripada Ustaz untuk subjek Jawi tahun 6 untuk subjek untuk tajuk homograf. Nanti kalau siapkan kerja yang Ustaz bagi, nanti hantar dekat bukan dalam grup WhatsApp, hantar dalam Google Classroom. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bye. Bye. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Okay, boleh keluar ya. Okey.